Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua, para penonton KD Kerutup Terengganu? Okey, selamat hari Khamis. Selamat hari Khamis. Masya Allah, Alhamdulillah kita dah nak sampai ke penghujung minggu ni pula okey. So apa khabar anda semua? Diharap jika anda bekerja di rumah ataupun bekerja di office, diharap semua urusan anda dipermudahkan Allah Ta'ala, dilimpahkan segala keberkatan, rezeki yang melimpah ruah. Assalamualaikum Kak Liza. Alright, thank you Kak Liza kerana join live Bonda B pada hari ini. Okay, sebelum tu nak perkenalkan diri dulu. Alright, saya Bonda B dari KD Kerutup. Keperkaraan kami ialah membantu ibu-ibu bekerja yang sibuk, yang tak sempat nak masak, yang kerja berlambak, tak sempat nak menyediakan air tangan untuk keluarga tercinta, dengan membantu mendapatkan lauk ala kenduri 7 bintang yang sedap, lazat, padu, daging yang lembut, kuah yang meleleh, yang lazat, meresap, yang mudah dan cepat disediakan. KD Kerutup baru teringat dah terliur. Okey, Alhamdulillah hari ni masuk hari yang ketiga Bonda B berkongsi tips-tips untuk anda semua. Okey, so apakah tips hari ini? Kita nak tengok tips hari ini. Oh, sebelum tu jom kita pasang iklan dulu. Kita nak tunjuk testimonial, kita punya KD Kerutup. Okey, jom kita layan dulu. Tu. Tengok tu. Ini ayam kampung kita. Kerutup ayam kampung. Best choice. Alright, so Alhamdulillah. Alright, so sebelum tu tolong like, tolong love, tekan love dan like untuk Bonda B rasa lebih bersemangat untuk berkongsi pada hari ini. Tolong sharekan live Bonda B ni supaya lebih ramai dapat manfaat daripada perkongsian Bonda B pada hari ini. So hari ni tajuk yang menarik iaitu, adakah anda bos ke leader? Apa beza bos dengan leader ni? Alright, bos ke leader. Assalamualaikum. Lupa nak cakap Waalaikumsalam. Kimi. Alright, thank you Kimi join live Bonda B. Alright. So, tolong sharekan ke 10 grup. Tolong sharekan ke 10 grup supaya lebih ramai dapat manfaat, lebih ramai dapat improve. Jika anda seorang bos, dapat improve kita punya leadership kita, dapat improve skill kita, dapat beri manfaat kepada orang-orang di bawah jagaan kita. Share sebanyak mungkin. Share kepada 10 grup. Tekanlah love dan like sikit. Bagi Bonda B love dan like supaya Bonda B lebih bersemangat untuk share setiap hari, insya-Allah. Alright. Okay, jom, adakah anda nak tahu? Kita nak tengok, kita nak assess diri kita balik, sama ada kita ni bos ke kita ni leader.
Cuba komen. Adakah siapa yang bos kat sini boleh komen tak? Boleh kata bos lah siapa yang ada pekerja-pekerja bawahan tu, maksudnya bukan pekerja bawahan, pekerja yang kita in charge, ataupun kita ni memang business owner ke, ataupun kita ni memegang certain jawatan di tempat kerja kita yang kita kena handle orang-orang di bawah kita, komenkan. Saya lah tu. Komenkan saya lah tu. Tolonglah komen. Tolonglah komenkan saya lah tu jika anda seorang pemimpin di tempat kerja anda. Ataupun ibu-ibu di rumah, ibu-ibu yang seluruh rumah, anda adalah bos di rumah anda. Siapakah orang bawahan anda? Anak-anak anda. So ini boleh apply boleh di-apply kepada keluarga kita juga. Untuk anak-anak kita, kita tengok ada kita ni bos ke leader. Beza kita nak tengok bos ke leader. Bos ni dia lebih macam bos lah, bossy. Bossy ni term dia kita guna pakai kepada nama yang macam dia hanya tahu mengarah kan. Tapi leader ni dia memimpin. Nama pun leader pemimpin, so dia memimpin. So adakah you ni bos ataupun you ni leader? Okay, jom kita keluarkan kita punya slide kita. Anda bos ke leader? So hari ni Bonda B nak share 5 perkara ni yang kita perlu tengok. Sama ada kita ni bos ke leader. So kalau rasa-rasa macam kita ni bos, so kita boleh muhasabah diri kita improve. Macam mana kita nak jadi leader lepas ni. Sebab leadership ni sangat memainkan peranan penting dalam sebuah organisasi, dalam sebuah syarikat, dalam rumah tangga pun. So leadership ni adalah satu karakter yang kita kena bangunkan untuk kita sama-sama bangunkan orang lain sekali. Bukan kita je, kita nak bangunkan semua dalam kita punya kumpulan kita, dalam organisasi kita, dalam syarikat kita. So apakah dia? Karakter yang pertama. Ni dia. Okay. Bos, aku tahu semua. Kalau leader, sentiasa ingin belajar. Apa maksud dia? Maksud dia, bos ni dia kalau macam bos ni dia tak nak, dia kata tak apa, aku tahu semua ni. Yang penting kerja siap. So benda-benda ni tak patut berlaku. Macam tu kalau bos. Kalau saya bos lah. Kalau bos punya yang dia negatif sikit lah. Kalau bos kita yang I tahu semua perkara ni patut disiapkan by sekian-sekian hari bulan. So I don't want to know any excuses. So siapkan. Contoh macam tu. Aku tahu semua, kena siap. Okay. Ataupun alright, I know this, so I don't want to know other things, so just do it. Like that, contoh. Tapi kalau leader yang baik, leader yang bagus, dia kata dia akan nak tahu apa masalah dia. Kenapa kita tak boleh nak buat benda ni? Tell me about it. Bagi tahu saya. Kita try, kita cuba sama-sama tengok apa yang kita boleh sama-sama fikirkan, sama-sama cari solusi untuk overcome perkara ni. Leader dia akan nak belajar, nak tahu sama-sama. Macam tu. Bos tak ada siap, sekarang siap tak. So adakah anda ada karakter ni? Okay, bos ke leader? Yang kedua, apa yang kedua? Alright, bos. Bos dia bagi kritikan je dia tahu. Kritikan ni apa? Kritikan ni lebih kepada nak jatuhkan semangat. Kata, kenapa you tak boleh buat macam ni? You ni memang tak boleh buat kerja ke? Contoh. Kenapa macam ni? You ni tak not good. This is not good. Semua not good. Semualah not good. Contoh. So dia banyak lebih kepada kritikan. Dia tak motivate pun. Tapi leader dia bagi kalakan. Okay, so kita tahu perkara ni, apa yang you boleh improve. Anda ada
ada kebaikan yang di sisi A ni, mungkin anda boleh cuba buat lebih baik untuk atasi masalah ni. Tu dia beri galakan, dia motivate pekerja-pekerja bawahan dia. Macam anak-anak pun sama. Oh, it's okay. What can we do better next time? Dan soalan ni power kan. Kalau kita boleh tanya kita punya anak-anak buah kan. Okay, what can we do better next time? Apa yang kita boleh buat lebih baik? Soalan ni untuk soalan leader-leader, boleh selalu guna pakai soalan ni. What can we do better? Apa yang kita boleh buat lebih baik? Alright. So, leader bagi galakan, bagi semangat. Okay, sama-sama motivate, sama-sama nak berjaya, sama-sama nak berkongsi rezeki, sama-sama nak improve diri. So mindset leadership ni, mindset leader ni, dia kena sama-sama. Dia nak influence dengan positif. Dia nak influence maksudnya mempengaruhi dengan positif. Bukan dia nak menjatuhkan orang. Dengan kritikan, you tak akan boleh mempengaruhi. Leader yang baik, dia boleh mempengaruhi dengan cara dia motivate, dia support, bagi galakan. So anak-anak buah dia akan termotivasi. Boleh lah, aku boleh buat rupanya. Boleh lah, aku lebih bersemangat nak cuba lebih baik. Sebab ada bos yang, ada leader yang macam tu kan. Alright, so kita cuba untuk jadi leader yang memberi galakan kepada orang-orang bawah kita. Okay, alright. So seterusnya ialah bos buat apa? Bos dibagi jawapan. Bagi jawapan macam mana? Kalau ada masalah, dia akan bagi jawapan. Okey, jawapan ni dia akan bagi jawapan yang umum saja. Dia tak akan nak mendalam sangatlah. Maksudnya jawapan dia tu macam tak membantu sangatlah sebenarnya untuk anak buah dia tu menyelesaikan kerja dia ataupun overcome situasi tertentu. Tapi kalau leader, dia akan sama cari solution sama-sama. Jom kita fikirkan, what do you think, what can we do, macam itulah, sama-sama. Dia nak bantu. So nampak concern leader tu kat situ. So mahal kat situ. Seorang leader yang baik, dia boleh menunjukkan concern kepada orang bawahan dia. Boleh membuat orang bawahan dia lebih rasa macam, wow, aku ni disayangi, diberi perhatian, dan akan membuatkan dia lebih bersemangat untuk membuat kerja yang lebih baik, memberikan performance yang lebih baik. Jadi sama-sama kita nak cari solution. Kita nak naikkan lagi kita punya sales contoh. Macam mana, jom sama-sama kita usaha. So macam itu leader. Okay, kalau bos, I don't know, pastikan sales naik. Tapi apa jawapan dia? Tak tahu. Tak ada sama-sama, tak ada berikan solution yang terbaik sama-sama kan. Okey. So apa dia yang seterusnya? Seterusnya ialah bos hanya tahu nak ungkapkan kelemahan je. This is not good, this is not working, this is apa semua kan. Tapi kalau leader, dia ucapkan kelebihan dulu. Okay, alright. So kita positif dulu Okay, ini boleh jadi lebih baik kalau macam ni. Contoh, ini this is good, but tapi mungkin boleh kita improve dari segi aspek ini. So leader ucapkan kelebihan. So selalu ucapkan kelebihan, motivate, bantu anak-anak buah untuk cari penyelesaian bersama-sama macam tu. So kalau leader ni, dia bantu step by step untuk capaikan hasil yang dikehendaki bersama. Okay, alright. Okay, dan last but not least, ini dia. Okay, bos hanya nak sales gempak saja. Betul ke bos? Betul ke? Bos hanya nak sales gempak, tapi leader berikan inspirasi kepada prestasi. Okay, alright. So leader, dia akan bagi rasa kita ni dihargai kan. Kita rasa kita akan bagi kredit kat pekerja tu cemerlang kan.
bagi inspirasi, bagi kredit, penghargaan kepada prestasi kita punya orang-orang bawahan kita. Kita hargai mereka, ucapan kata-kata bagus, cemerlang, well done, keep it up. Selalu keluarkan kata-kata yang positif, yang membina, kan, yang memberi galakan. Jangan kedekut kata-kata yang baik ni. Kata-kata yang baik mampu mengubah banyak perkara. Kata-kata yang baik mampu mengubah banyak perkara. Kata-kata yang tak baik juga sangat-sangat dahsyat impak dia kepada hati-hati manusia ni. So berhati-hatilah kita dalam mengeluarkan kata-kata, kan. So cakap kat diri sendiri juga ni kadang-kadang kita pun kadang-kadang terlupa. So selalu kita cuba untuk memberikan kata-kata yang positif, membina, kata-kata yang memberi galakan kepada orang-orang di sekeliling kita. So okay. Jangan jadi macam bos, hanya nak sales gempak, tahu sales capai target, tapi tak ada pun beri galakan kepada pekerja-pekerja yang berusaha ni untuk naikkan sales, contoh. So ini dia 5 perkara yang anda kena lihat. Diri kita kena tengok sama ada you boss ke leader. So leader yang baik, dia memang sangat-sangat nak bersama, bangun bersama-sama, berjaya bersama-sama. Kita nak memberi menambah nilai kepada orang-orang di sekeliling kita, orang di bawah kita, bukan kita je, bukan penting diri sendiri sahaja. Leader adalah orang yang membangunkan orang-orang di bawah dia. So kalau you rasa you nak nak beritahu bos you ke, boleh forwardkan, sharekan live Bonda B ni kepada bos-bos kita, supaya bos-bos kita pun sedar akan pentingnya peranan leader ni untuk kejayaan sesebuah organisasi, sebuah syarikat, sebuah company. Ataupun you seorang ibu, suri rumah, ibu-ibu, macam mana you nak lead you punya organisasi rumah tangga ni, untuk motivate anak-anak ni. Ini dia yang kita boleh apply untuk kita bantu anak-anak kita berkembang, improve dalam diri mereka. This is the positive orang kata trait sebagai seorang leader yang kita kena cuba terapkan dalam diri kita, insya-Allah. Alright. So, tolong sharekan, share kepada sebanyak mungkin, like dan love, follow page KD Kerutup Terengganu untuk lebih banyak tips-tips yang Bonda B akan share setiap hari selepas ini, insya-Allah. Dan jangan lupa petang ni pukul 5.30 petang, 5.30 petang ni akan berlangsung lagi, insya-Allah, cabutan bertuah kita sempena kempen Kita Jaga Kita, sempena PKP 3.0. Alright, jangan lupa ajak kawan ramai-ramai. Kita nak lebih meriah lagi kita mencabutan ni. Kita nak ramai orang dapat chance untuk rasa kelezatan KD Kerutup kita. Alright, so jumpa lagi insya-Allah dalam live kita yang seterusnya. Alright, till then, Bonda B, KD Kerutup, baru teringat dah terliur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.